Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam modul pentaksiran pendidikan iaitu ECTL 6002. Unit yang akan saya terangkan hari ini ialah penilaian alternatif. Nama saya Fitri Suraya Muhammad dan saya akan membantu anda memahami kandungan yang kita akan buat pada hari ini. Rujuk kepada objektif modul, ada 5 objektif modul yang diketengahkan dalam modul ini iaitu menganalisa pengertian penaksiran, penilaian dan pengukuran ujian, menggunakan prinsip penaksiran dalam penebalan instrumen, menggunakan penjajaran konstruktif dan jadual spesifikasi dalam perancangan penaksiran, menggubal dan menggunakan instrumen penaksiran dan rubrik pemakahan dan menganalisa serta melaporkan dapatan penaksiran dan penilaian hasil pembelajaran. Untuk makluman anda, untuk unit ini iaitu pentaksiran alternatif, ia tidak dianggap sebagai satu item dalam objektif ini, tetapi ia merangkumi kesemua elemen dalam objektif modul ini kerana ia adalah satu pendekatan yang perlu kita fikirkan kerana ia sekarang banyak digunakan di institusi pengajian tinggi dan pendidikan awam. Pentaksiran alternatif adalah berkaitan pembinaan penilaian yang membantu pelajar menunjukkan prestasi sendiri dan kemahiran terpendam yang mungkin tidak dapat diketahui ataupun diketengahkan melalui penilaian konvensional. Jadi ada 4 jenis kegunaan dia yang biasa kita gunakan untuk pentaksiran, iaitu tujuan penempatan, yang apa dipanggil sebagai placement ya. Selalunya kita nilai untuk kita placekan ataupun kita tempatkan pelajar ke sets ya. Macam kalau kita ada pelajar yang yang mahir, dia akan duduk dengan kumpulan yang mahir, yang separa mahir dan mungkin yang perlukan lebih bimbingan. Jadi mungkin kita boleh gunakan penilaian ini sebagai satu cara untuk meletakkan pelajar dalam kumpulan-kumpulan yang mana kita boleh sesuaikan cara kita mengajar. Yang kedua pula ialah untuk menilai pencapaian di akhir sesuatu modul, sesuatu program, sesuatu kursus yang kita panggil sebagai summative evaluation. Jadi ini amat kerap kita gunakan di mana-mana institusi, di sekolah pun kita selalu buat, di college dan di universiti pun kita banyak buat. Yang ketiga ialah mengukur keupayaan semasa, iaitu apa yang kita panggil sebagai formative assessment. Formative assessment ini berkait dengan penggunaan beberapa kaedah penilaian untuk memastikan pelajar faham apa yang sedang dibelajar. Yang keempat, kita panggil penilaian keupayaan sebenar. Maksud dia diagnostic assessment. Ya, diagnostic assessment ni bersifat lebih agile sebab dia akan digunakan sewaktu mungkin kali pertama kita berjumpa dengan pelajar, kita nak tahu apa yang dia faham, apa yang dia ingat daripada kursus yang dia pernah belajar dahulu ataupun modul-modul yang dia pernah lalui dahulu. Jadi dengan dapatan penilaian tersebut, kita boleh sesuaikan kandungan yang kita nak ajar dalam kursus yang sedang kita nak ajar ya. Jadi ia memberi banyak nilai kepada perancangan sesuatu kursus. Jadi apakah pentaksiran alternatif? Pentaksiran alternatif ni adalah sesuatu pendekatan yang mula timbul dengan berubahnya fasiliti dan juga kegunaan teknologi dalam pendidikan, cara orang berfikir semakin berbeza. Jadi kita perlukan sesuatu cara yang lebih relevan kepada masa. Jadi pentaksiran alternatif ni melihat kepada situasi yang paling relevan, paling nyata, paling yang seadanya ya, yang autentik, yang kita boleh lihat sendiri sedang berlaku ya. Jadi pendekatan penilaian alternatif ni semakin berubah kepada yang sesuatu yang lebih dinamik, yang lebih aktif dan juga mungkin lebih kompleks dan lebih mencabar ya, sebab
penilaian alternatif ni lebih merujuk kepada apa yang boleh dilakukan oleh pelajar, apa yang kita boleh sesuaikan mengikut kompetensi dia, dan juga kita perlu ingat sumber-sumber ilmu yang pelajar sekarang dapat tidak hanya bergantung kepada pengajaran yang kita sediakan untuk kursus-kursus kita. Jadi dia boleh merujuk kepada banyak sumber sekarang. Jadi dengan sebab itu pentaksiran alternatif adalah satu cara yang lebih sesuai untuk gauge, untuk mendapatkan gambaran sebenar keupayaan pelajar. Jadi dalam pentaksiran alternatif kita melihat kepada mutu sesuatu penghasilan pembelajaran. Kalau dulu kita mesti melihat jawapan tu mesti tepat. Maksud dia kita punya skema markah, kalau dia tak ikut skema markah tu maksudnya dia tak boleh dapat markah penuh. Tapi dalam penilaian alternatif kita memfokus kepada kualiti persembahan ataupun produk yang dikeluarkan oleh pelajar, dan juga dia perlu tahu bagaimana nak justifikasikan apa yang dia buat. Jadi ini adalah satu cara untuk kita melihat kompetensi pelajar dan juga keyakinan dia tentang apa yang dia belajar. Yang item yang kedua di sini ialah dulu soalan kalau belum sampai masa ujian pelajar tak tahu. Tapi dalam penilaian alternatif selalunya arahan, tujuan, soalan pun kita dah bagi awal-awal. Jadi mereka lebih bersedia, mereka boleh merujuk pada bahan-bahan yang diperlukan. Jadi dia boleh bawa ke dalam proses pembinaan persembahan ataupun produk yang kita akan lihat. Yang ketiga pula, yang penilaian tradisional jarang mengambil kira keadaan sebenar. Tetapi dalam penilaian alternatif kita memang melihat kekangan yang sedia ada, konteks yang sedia ada. Jadi kita perlu mendapatkan pelajar untuk menyelesaikan permasalahan dengan konteks yang sebenar, yang sahih, yang dapat dilihat, dapat diberi gambaran yang jelas tentang bagaimana sesuatu ini berlaku. Di dalam penilaian tradisional juga ada jurang antara fakta yang dibelajar dalam kelas dan juga kemahiran pelajar itu sendiri. Sebab kadang-kadang kita fokus kepada mereka memahami fakta ataupun mereka boleh menyebut semula fakta-fakta yang dibelajar dalam kelas. Tetapi mungkin ia tidak synchronize dengan kemahiran pendiri masing-masing. Jadi dalam penilaian alternatif kita melihat kepada bagaimana nak membentuk pengetahuan fakta tadi dikaitkan dengan kemahiran yang perlu ada kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia lebih holistik, lebih dinamik. Jadi kita melihat kepada bukan saja bahan pengajaran itu dipelajari, tetapi juga kemahiran untuk menggunakan ilmu itu tadi juga akan diuji. Perkara yang kelima ialah senang dinilai. Dulu memang kalau buat ujian dah ada skema, kita senang bagi markah. Tapi sekarang yang untuk penilaian alternatif dia agak berbeza sikit sebab tugasan tu mungkin menjadi lebih kompleks, dan kumpulan-kumpulan pelajar yang kalau dia diberi bekerja dalam kumpulan pelajar mungkin mempunyai pendekatan yang berbeza, kemahiran yang berbeza, kompetensi yang berbeza. Jadi cara kita sebagai pendidik untuk menilai perlu disesuaikan mengikut dinamik dalam kumpulan-kumpulan tersebut. Perkara yang keenam pula ialah pendekatan one shot. Dulu memang one shot sebab kalau ada ujian, itulah ujian yang awak ambil, takkan nak tukar lagi. Tapi kalau penilaian alternatif, kita mungkin akan menggunakan penilaian yang multidimensional, yang mungkin akan berubah mengikut keperluan. Saya bagi contoh, sekarang kita semasa pandemik ini tidak boleh mengadakan kelas face to face. Kita tak boleh berjumpa dengan pelajar. Jadi ujian yang kita biasa buat dalam kelas, kita tak boleh transferkan terus secara online dan gunakan soalan yang
betul-betul sama macam apa yang kita buat dalam kelas. Sebab sumber-sumber rujukan pelajar sekarang akan menjadi lebih dinamik sebab dia akan bergantung kepada teknologi, dia akan bergantung kepada keupayaan komputeran dia. Jadi kita perlu sesuaikan ini mengikut keperluan semasa, ya. Dan cara pemakahan akan diberi juga akan berbeza sebab ia bersifat diagnostik. Dia melihat kepada apa yang pelajar mampu buat pada sesuatu masa, ya. Jadi keanjalan ini perlu disesuaikan mengikut kumpulan pelajar yang kita ajar dan juga kandungan ilmu yang kita sedang ajar. Jadi saya akan sambung seterusnya slide-slide lepas ini di video yang akan datang. Terima kasih.